Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, kembali lagi. Welcome back to my channel. Setelah 3 minggu bercuti, saya telah menunaikan umrah. Alhamdulillah. Dah selesai pun semua. Okey, so apa yang kita boleh berkongsi lah bersama-sama adalah tujuan kita hidup ni adalah untuk mendapat redha dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam kita tengah trade sekarang pun kita kena ada tujuan jugalah Bukan saja-saja trade sebab kita nak duit, nak cepat kaya, nak pulih ekonomi kita kan. Ya, itu je selalu kita fikir terlampau singkat. Kita tak fikir, tak mendalami lah. So sebenarnya tujuan, kita kan tahu tujuan kita hidup ni untuk beribadah Ini basic basic daripada kita kecil-kecil dulu diajar macam mana. So kita sebenarnya kena ada tujuan jugalah, letak niat untuk kita buat apa-apa. Termasuk kita tengah trade sekarang ni. Okay, kita tengah trade ni untuk muslimin dan muslimat lah Okay, yang non-muslim tak apa, boleh dengar dulu, nanti sekejap lagi saya buat review. Cuma saya kata, kita niatkan saja aku trade kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita doa. Kita mungkin leka, kita tak berdoa. Kita tak berdoa. Ya Allah Ta'ala aku, jadikanlah aku kaya dalam saham ni supaya apa? Supaya aku dapat membantu diri aku sendiri, okay? Untuk membina hidup aku di dunia ni, untuk family aku, untuk kita punya umat juga, okay? Untuk ekonomi secara keseluruhan kita nak membantu, so kita boleh memperkembangkan ekonomi negara, kita boleh bagi banyak zakat, kita boleh membantu orang susah. Okay? Sebab kalau kita kaya, kita dapat buat semua tu kita boleh banyak sedekah dan seterusnya lah. Okay? Yang menjadi masalah sekarang, kita ramai yang menganggur lah ramai yang tak bekerja, lepas tu ramai yang dalam kesusahan. Dari segi kewangan ni ramai yang teruk lah, tak cakap lah Dan kita tahu Islam suruh kita apa? Berusaha kena berusaha dulu baru kita dapat lah bukan memperjudikan hidup kita lah. Macam trade ni bukan judi-judi bukan saja kita nak hentam. Walaupun kalau kita, maksudnya kita beli, kita jual ada untung, kita tak tahu apa-apa tu, tak adalah kata jatuh, sampai jatuh tu benda tu judi. Cuma nak cakap, kita perlu berusaha tu, belajar dulu saham, faham dekat mana nak beli, dekat mana support, dekat mana resisten, kenapa kita beli. Kena bersebab lah barulah benda tu kita berusaha. Kita bukan saja-saja main tembak je. Itu penting jugalah. Betulkan balik niat kita. Dan banyakkan berdoa lah. Macam kita klik-klik ni, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nak trade pun Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang basic, tapi mungkin ada orang terleka. Alright? Okay, itu sajalah. Nanti kita buat panjang-panjang kan, jadi saham lain pula nanti. Okay, kita terus ke review counter GBS Kena Momentum. Saya pakai GBS Plus kali ni. Mana hilang nama ni? Ni dapat tunjuk Ada tu, saya klik-klik tangan gatal ni. Alright, sekejap Saya sekarang guna laptop lain ni. Ini adalah GBS Plus Kalau siapa yang nak tahulah. Kalau tak nak tahu tak apa. Okey, kita terus ke counter yang bermomentum. Ni ada tanda syariah saja. Kita baca Nescon CHBB. Tarik sikit lah tak nampak. Scope G Tiasa. Ni saya masuk lari 2 bit 3 bit macam tu je. Citah 16 sen. Tapi ada peluang ni. Citah ni kita boleh buat main-main ni. JHM EPMB. Henzain. Henzain pun saya masuk jugalah. Tak tahulah apa cerita lagi. Saya pun masuk bukan harga yang rendah pun harap dia cepat sikit naik. Okey, cepat. Cepat ni nama dia cepat. Kena cepat naik jugalah. SNC. SNC ni memang naik banyak ni hari Jumaat. Okey. Lagi Swift, MAG, MyEG. MyEG ada counter favorite orang kan? MyEG ada kena-mengena dengan ni tak? Politik tak? Kita mungkin nanti nak ada pilihan raya.
So ambil counter yang agak-agak politik mana nak menang lah. Dan jauhi ni dia masalah counter yang attach dengan politik ni. Kalau kalah junam teruk tau. So hati-hati sikit. Capital A. Asia kita lah ni. Vinvest. Okay no. Ini tak ni. Okay. IOI Corp. Okay, ada lagi. ACME, PCAM, Sime Darby. Okay, itu saja So, kita nak ke mana dulu kita ni? Next call. Ni saya pakai GBS Plus. Keluar pun. GBS Plus ni kenapa pakai GBS Plus? Sebab si Farhan tu kata cun lah. Saya lama tak guna GBS Plus ni. Alright. GBS Plus, dia ada Pibo juga tau. So, dia ada dua sekali. Sekejap. Why this Pibo? Sekejap Oh. Saya pun selalu saya guna GBS ni. GBS Plus. GBS Details. GBS Plus pula. GBS Rate Detail ni sebab macam-macam detail ada. GBS Plus ni dah lama tak guna. Alright. So macam ni. Ni kan sebenarnya saya ada bagi free itu dekat GBS Public. GBS Intraday hanya 3 line ni saja 3 line ni saja. Merah, kuning, hijau. Traffic light, ingat tak? Saya punya konsep traffic light. Apabila merah cross up kuning, masa dia start ready buat traffic light, masuk je kat sini. Ingat lagi tak? Kan dah lupa. So masuk kat sini right saja selagi dia tak bocor dekat yang hijau. Cuma yang kalau kita tengok sekarang logik sekarang ni, ini kalau kita beli kat sini, baru saja cross up sekarang dah naik. So dia punya trending dekat mana? Trending dekat line merah kan? Harga trending kat line merah kan? Maksudnya dia bertahan, dia jalan atas merah, nampak? So support dia dekat situ lah 510 tu. So kalau sekarang ni masuk, dia dekat dengan resistance 57 sen. Dan dia dekat upper BB. Ini weekly weekly. So dia sebenarnya dah tinggi lah weekly ni. Mungkin boleh pergi untuk kata seminggu dua okey. Kalau kata nak bertahan, nak swing sampai sebulan dua, saya takut dia drop lah. Okay. Kalau ikut yang kita right just berdasarkan traffic light, senang sajalah. Sini cross up. Ni mid BB warna putih mid BB. Mid BB. Kalau right atas ni mid BB, dia tengah maintain je. Mana ada dia drop bawah mid BB? Tak ada kan? So yang ni yang kita panggil right the trend RTE band. Bagi je dia naik sampai dia bocor sini keluar. Okay. Okay, tapi kita nak tengok harga berapa kita nak masuk sekarang ni. Masalah berapa? SI dah 72. 72 tinggi ADX 65. Sangat tinggi. Dia sebenarnya BTST okey. BTST dia macam ni. Kalau macam Morobozu ni, selalunya dia naik, macam contoh dia test 57 dia akan lepas lah. Sekejap. Dan dia drop. Mungkin dia akan kembali kepada 53 sen. Ataupun kalau tengoknya retracement kat sini, dia akan pergi kat mana ni? Areanya harga yang saya tanda tadilah. Ni kat sini lah yang 5178 ni mungkin dalam 52 sen. Macam tu. Takut dia drop balik ke bawah Kalau kita tengok sini pun mid BB dia kat mana? Dekat sini yang line putih ni 50 sen. So kena berhati-hati. Dari segi volume, okay, alright. Volume ada harapan lagi lah Dia macam ni. Volume ni kita tengok spike dekat sini. Okay. Dan harga maintain maintain. Dan pada saat ni kita tengok volume dia melepasi volume sebelum. Tengok ni. Yang ni dekat sini dia naik sebenarnya harga dia naik. Lepas tu dia drop kaw-kaw. So ni dia push balik bullish. Sebab tu dia boleh naik. So katalah ada satu lagi candle pula. Bar volume mengatasi volume sebelum. Ni sehari 2 hari kan. Dia naik atas lagi. So dia akan naik sekejap lah. Dan dia akan retrace. So kalau siapa yang tangan sotong, boleh masuk lah dia ni. Yang tak tangan sotong, tak digalakkan. Kita cari counter lain. CHB.
Counter momentum ni orang minat beli. Memang orang akan beli dan dia naik. Masalahnya, kita takut terkena time dia jual kau-kau tu lah. So kena berhati-hati. Ini pun sama juga. Dia dah di ambang bahaya. RSI 82. Awak cek dapat counter yang kau-kau naik ni. Saya tak menggalakkan sangat counter yang terlampau naik ni. Sebab takut apa? Takut dia drop lah, nanti rugi. Okay? Kalau nak ride, perhatikan boleh. Masukkan dalam list boleh. Mungkin dia drop dekat mana? Dekat 233 kan? Ya, ini kan dia macam kalau kita tutup ni. Kita nak ambil yang dia, nak ambil dia punya support terdekat, kita ambil yang resistance dia terdekat sebelah ni. Nampak? Dia touch dia punya ni. Apa panggil? Toncik-toncik dia ni sentuh sini kan. So, okay. RM2.39. Itu kita nak boleh buat support terdekat. Ada tak kena sebelum-sebelum? Saya bukannya perhati yang kaunter ni. Tak kena. Tak kena. Sebenarnya support dia tak berapa nak valid lah So, dia ada dua saja touch dekat sini. Yang rejection dekat mana? Dekat sini. Ini lebih kuat support dia. Macam ni kita boleh kata minor support. Ini major support lah kita boleh kata kan. Yang terdekat Jangan yang ni. Ini memanglah super major. Yang ni banyak sentuh. Takkanlah kita beli kat sini nak tunggu sampai jatuh sini. Apa yang untungnya? Baik tak payah beli kan. So, kalau kata kita nak masuk sekarang ni, kata RM2.39. Risiko bila dah bocor RM2.115 ni, mungkin bawah sikit kat sini, cabut keluar. TP dekat mana? TP dia 1/2. So, 2 kali lah. Ambil dekat sini. Ni yang tanda salah saya buat price ni. Ambil kedudukan panjang. Kedudukan panjang. Bahasa Inggeris dia apa? Long position. Yes. Okay, kata kita masuk kat sini. So, kita punya rugi, kat sini lah kita sanggup rugi bawah sikit. TP kena, mestilah 2 kali ganda lah Ganjaran kena 2. Allah. Ni. Nampak tak sini ganjaran ni? 2. So, kat TP kena kat sini. Logik tak boleh TP sini? Okay. Logik tak logik? Ambil ni channel lah. Saya suka channel sebab nampak senang sikit. Pacak ni. Jauh dia punya support. Boleh. Logik dia boleh pergi sini. Kalau dia maintain right dia macam tu. Katalah dia turun balik kan. Dia turun. Jatuh. Drop. Lama-lama dia sampai lah habis tu. Asalkan tak bocor dia punya ni trend line. Right the trend, anti event lah. Trend is your friend, anti event. Pandai je. Dia ada panjang sikit kot ayat dia. Maksudnya right saja selagi mana trend line kita tak bocor. Trend line kat mana? Kat ni, bawah ni. Jauh. Jauh. Tu tengok weekly balik. Weekly boleh pergi tak? Boleh. Stop sebelum nak cross up atas ni. Resistance dia dekat sini. Sekejap Dia kan lama kita berhenti. Dia lambat sikit. Ni resistance kat sini. Sempat pergi. Okay, boleh sampai. Swing boleh sampai. Tapi kena jantung kuat lah. Sebab dia naik, mestilah dia turun. Gedak naik, turun, terbang. Barulah dia sampai dekat RM3.185. Entahlah bila nak sampainya. Mei ke? Saya tengok September baru sampai. Tapi insyaAllah tahun ni sampailah dekat RM3.18. Itu prediction lah Kalau tahun ni pun sekarang dah bulan 3. Kalau katalah bagi bulan 9 pun, lagi 6 bulan sampai. Okay tak? Okay lah kot. Kan? Siapa nak bagi banyak ni? Banyak ni. RM2 sekarang kita beli harga berapa je. Nak beli tadi berapa? RM2.39. Rasa kita nak TP dekat RM3.18. Not bad. Kalau untuk swing. Kalau intraday. Intraday ni. Boleh beli kat bawah ni lah. Kat middle. Area middle BB. Middle BB pula. Saya duk cakap BB je. Tengok sikit BB. Tak nampak lah BB jauh lagi.
Bibi sini. Oh. Dia dekat apa bibi. Apa bibi selalu dia akan masuk dulu dalam bibi. Faham tak apa yang saya tengah cuba sampaikan? Kalau dia bibi, ni nampak tak bibi ni? Yang hijau kat luar ni. So sekarang dia dekat apa? Dekat atas bibi dah sentuh. Selalunya dia akan masuk dalam bibi. So dia akan jadi macam ni. Kecek baru nak sampai sini. Kalau dia bocor, dia test bawah pula. Faham? Bibi tu macam tu. Dia mengembang, mengecup, mengembang balik ke atas. Nak swing okey. Nak trade intraday ni bahaya. Nak swing kata sebulan dua tak apa. Tak payah tengok lah dia. Lantak api situ asalkan tak kena trendline bawah. Right je lah Kalau yang intraday. Katalah kita beli dekat area. Dia dah naik tinggi. Okay, katalah kita beli kat support 2 ni kan. RM2. Berapa ni? RM2.32.5. Katalah dia main ambil kita. Dengan baik hatinya dia pun main ambil. Lepas dia touch ni. Kata dia pun naik balik. Lepas boleh lah kita TP. Dekat area atas ni. Line tart. Line tart dia RM2.77. Boleh? Volume strong. Kuat ni Tengok semua orang beli. Beli. So, logik tak dia akan pergi RM2.77? Yes, logik. So, minggu ni boleh diperhatikan dia. Kalau boleh dapat harga murah RM2.30 ke apa, okay. Why not kan? Kalau dia bocor dekat sini, 239, bawah 239 keluar. Ini pun nampak dia punya resistance dekat sini. Dekat middle BB ni, middle ni lah buat channel. Kalau dia drop, ni dia dah test sebelum ni. Kalau dia drop kat bawah ni, jual lah. Boleh. TP kat atas ni, dekat 277. Kalau sini macam ramai sangat orang beratur, TP bawah sikit pada dia. Ni 277 mungkin 2. Berapa 270 2765 2765. Suggestion saja CHB boleh diperhatikan. Alright. Seterusnya. Scope murah. Downtrend. Ni tengok weekly Kalau dah daily pun downtrend, apakan pula weekly-nya. Weekly buat channel, tarik. Dia bocor channel, dia nak test bahan naik semula. Dia tak nak jatuh lagi. Dia belum ready untuk jatuh lagi. Okay, dia belum ready nak jatuh lagi. Sini pun ada dia punya support dia lah Ini banyak bersentuh tu. Strong support lah juga tu. So dekat sini, dia test, dia kena masuk balik channel uptrend dia. Channel uptrend dia dekat mana? Sini, RM2.70. Lebih kurang Naik atas ni baru selamat sikit lah Duduk bawah ni main-main. Takut dia sideways. Lagi teruk kalau dia bocor bawah ni. Bocor bawah 220 lah Bocor bawah ni, sadaqallahul azim. Sekarang kalau kita tengok indie lain, membantu sangat. Dia kata dia nak naik. Ni, kalau nak selamat adalah beli kat sini lah. Bila dia dah cross up atas ni. Kolam dah siap. Ini volcano jatuh. Kolam selalu naik. Kolam tu apa? Fase accumulation, collection. Orang beli. Okay. So orang beli ni bila dia nak jual, mestilah dia kena push harga naik dulu baru dia boleh keluar dengan profit. Takkan dia nak beli jual rugi. Takkan kan? Dia collect macam tu. So expect dia akan push harga ni naik. Walaupun dah keluar channel, dia akan push harga ni naik. Okay. At least biarlah sampai ke tengah ni. Sorry. Saya nak kata tengah ni RM3. RM3. 33 sen. Boleh Kita expect dia pergi 33 sen.
dia kena naik atas 27 sen. 27 sen, naik atas 27 sen. TP 33 sen. Okey lah tu. Ini weekly. Masya Allah. Tengok daily. Daily obviously apa? Sideway Counter faham tak dia macam mana naik? Ni dia sideway. Dia markup. Siapa belajar Wyckoff? Wyckoff by Wyckoff. Saya tak tahu nak sebut macam mana. Letak situ lah Ini accumulate. Dia push harga naik markup. Dia sampai kat satu atas ni. Re-accumulate. Re-accumulate. Collect lagi. Push lagi markup. Sampai satu tahap tak mampu dah nak pergi. Dia dah sampai tahap distribution dan markdown. Markdown tu dia tolak harga turun bawah. Sampailah kat sini. Satu tahap dia mai balik sideway dia. Sideway tu pasal nak collect balik. Either collect balik. Ataupun dia adalah redistribution. Berhenti sekejap sebelum Jun 6. Which one? Which direction? Untuk nak tahu which direction dia pergi, kita tengok weekly apa jadi dekat indi lain, nak naik. So, kita expect dia adalah fasa accumulation. Dia tengah collect dan nak try push harga naik atas. Indi dia begitulah sebab dia nampak turun di bawah. Kalau dia indi tu sekarang ni semua oscillator di atas dan harga macam ni, nak junam lah. Faham tak? Dia turun. Pasal oscillator duduk atas. Maksudnya dia nak distribute. Dia berhenti sekejap saja dia nak junam. Tapi kalau dia turun. Oscillator di bawah. Maksudnya dia setengah sideway. Nak push harga naik balik ke atas. Okey. Fahamkah anda di situ? Kalau nak buat terbalik punya ni. Saya pun bukannya ni. Saya lupa lah. Sini ke? Nanti terdapat lagi sini ke? Oh no, wrong. Salah. Saya nak buat terbalik Terbalik maksudnya macam mana? Okay, maksudnya tak ada maksud. Sekejap faham tak? Saya nak buat, kalau kita buat projection, kita ambil yang bawah, atas, bawah kan? Contoh macam tu kan? So kita dapat 30% dekat 435 TP. Contoh macam tu. So kalau terbalik, ni bawah atas bawah. So atas bawah atas. Okay. Atas bawah atas. Okay. Sekejap. This one is atas. This one kan? Tak boleh nak nampak projection. Okay. Batalkan Saya pun tak pasti macam mana ni. So kita guna pivot retracement biasa. Saya nak project agak mana dia nak jatuh. Tapi gagal lah. So kita buat projection pula. Pivot retracement biasa. Alright. Retracement biasa. Okay. 100% kat sini. Sepatutnya 78% dia kena rebound dah lah naik atas ni. Kena naik atas 255. Seterusnya ke 30 sen. Seterusnya akan cari 335. Seterusnya akan cari 365. Okey. Sekarang ni masalah dia sideway. Kejap. Ni sideway ni duduk dalam kotak ni. Kita nak bagi dia breakout dulu atas kotak tu. Dia kena macam mana dia kena masuk upper channel dulu. Kalau nak beli boleh. Sekarang boleh beli tak? Boleh beli. Tapi kena laju keluar kalau dia bocor. Dekat bawah sini lah. 225 bawah ni. Bocor cabut. Kalau tak boleh beli dan standby je lah. Sebab dia akan masuk balik dalam upper channel ni. Kita expect dia akan push harga naik balik atas ni. Okay. Sekarang dia belum lagi tau. Dia baru sideway. Dia bukan uptrend. Bukan counter uptrend. Bukan counter uptrend Yang kita tengok terdekat ni bukan uptrend lah. Kita selalu trade nak momentum yang bagus kata uptrend kan. Ini counter sideway. Cumanya boleh masuk sebab apa? Nampak ada momentum untuk ni. RSI dah start naik. Okay, ADX pun not bad. Nampak dia sedang nak push harga naik ke atas. Siapa berani boleh beli. Siapa tak berani,
Stay away lah counter ni. Cumanya kalau nak selamat sikit, tunggu dia naik atas ni lah. Atas 30 sen pun boleh lah Atas lah naik, tunggu dulu. Tunggu masuk channel ni barulah kita berani sikit nak trade. Kalau ikut indie pula cakap apa? Masya Allah. Serabut habis ni. Sekejap. I want to delete this one. Saya tak nampak ni. Okay, this one also I want to delete. Alright. Apa syarat dia kalau kita nak beli? Kena jadi traffic light kan? Sekarang dia compress baru kan? Merah kena cross up kuning dulu. Dan dia buat traffic light macam ni baru kita masuk. So kena atas 255 lah selogiknya kan? Kalau kata kita tengok indie sekarang ni. Atas ni baru okey sikit. Sebab ni tak cross up lagi. Ni mana ada line cross up. Dia kena cross up macam ni baru dia naik. Sekarang ni dia masih di bawah. Candle kena naik atas ni. Budak ni kena naik atas ni baru dia uptrend. Baru kita boleh ride the trend at the band. Sekarang nak ride trend apa? Sebab belum lagi di bawah. Kalau tengok BB pun, dia ni line BB kan, mid BB kan, dia di bawah. Nak selamat dia ke atas. Selalu orang ride apa? Trend dia bila ke atas baru cantik je dia naik. Okay, nampak tak di sini? Bila candle tu dia dah cross up atas mid BB, lepas tu ada traffic light, kita ride je. Bolehlah dia pergi sejauh alam. Mana dia ada bocor turun bawah. BB ni kan. Ini ada satu lah. Kalau yang ni kena keluar, nanti masuk balik. Ni. Right. Sini kena jual lah. Masuk balik lah. Faham tak? Dia traffic light ni okey lagi. Ini traffic light dah ke bumi ya. Menunduk ke bumi, sila keluar lah ni. Selagi dia cross up dan dia buat traffic light cantik merah kuning hijau, right je. Yang ni nak merah kuning hijau macam mana? Dia turun ke bawah ni, terbalik ni. Bagi dia cross up dulu. So, masuk dalam watch list, naik atas 255, ada strong volume, baru masuk. Okay? So, 255 ni akan jadi support kita lah. Resistance become support, RBS. So, better atas ni lah. Suggestion sahaja. Nak masuk juga suka hati. Alright, tak nak masuk pun tak apa. Okay. Lagi Jetiasa. Jetiasa ni muka dah naik ke? Naik banyak lah. Dia sebenarnya kalau ikut pattern dia dah buat saucer. Satu saucer. Ya. Ni resisten dia kan. Kalau kita buat saucer. Ni. Sini. Lebih kurang lah So harga tu dia akan gerak panjang kan. Macam ni lah. Dia punya kerja dia. Tu lah kerja dia. Kerja dia adalah tak kisahlah dia nak buat macam mana pun, tapi dia akan cari sini dah settle. Selepas tu dia baru test sekali. Ini test sekali fail. Ini test fail. Ini fail. Tak berjaya naik balik pun. Gagal jatuh junam. Ini test satu, gagal jatuh junam. Ini dia test. Dia akan pergi test. So kalau nak selamat TP saja kat sini. Dan nanti kalau dia break up, baru belilah. Sebab apa? Kita takut dia junam balik. Okay. Cuma kalau kita tengok indikator dah overbought sangat. So overbought ni, apa akan berlaku? Dia akan turun. Tapi dia akan naik balik. Maksudnya macam ni. Nampak zigzag Dia naik. Turun. Naik, turun. Walaupun nampak macam sikit saja. Kita nampak dekat chart ni macam sikit je jatuh. Tapi sakit kat kot. Oh, 12% kat kalau dia nak pergi ke sini. 16% tu. Kalau kita beli kat puncak ni. Dia junam sampai dekat harga ni. Kan dia ada satu support dekat sini. Dekat sini lah kita bagi diskaun. Kat sini.
875. Oh, sakit jantung tak? Tapi dia akan naik balik, cari juga. Dia akan pergi cari juga ni. RM1.12. If bernasib baik, kita tengok set resistant untuk oscillator. If bernasib baik, saya rasa tinggi sangat. Tak payah masuk lah. Sangat danger. Saya nampak dia nak jatuh. Prediction saya. Even banyak belian, maksudnya minat orang untuk beli ni sangat-sangat tinggi. Mungkin untuk BTST tak apalah lagi. Dia naik sekejap. Tapi dia akan junam lah. Dia akan buat pullback. Nak beli balik boleh. Tunggu dia turun dulu. Lepas tu baru nanti TP kat RM1.12. Sekarang dah naik banyak. Nampak? Sini pun resistant terdekat. Dia ada kat sini lah. Dia baru naik sikit. Mungkin dia turun balik. Dekat 9 berapa? 995 ke? Tu naik balik ke? Itu kalau dia turun sikit. Kalau dia turun sampai sini sakit jantung. Okay. Kalau tangan sotong boleh masuk. Kalau tak, tak payahlah. Dah naik banyak sangat dah. Weekly. Weekly masih okey Weekly masih okey. Maksudnya minggu ni mungkin dia naik sekejap, turun balik dan naik semula. Siapa Terra? Siapa Terra ambil masuk dalam watchlist sebab dia ada momentum. Semua orang berminat nak beli plantation sekarang ni. Dia tiasa pun semua orang gila kan. So semua orang nak beli. Sebab tu push harga naik atas tu. Cumanya dia dah naik tinggi sangat. Saya rasa dia akan turun dulu. Cumanya dia turun, dia akan naik balik. Kalau rasa Terra, tengok dia pergerakan harga dia. Nampak dia buat pullback. Lepas tu nampak kat ni, dia akan turun kan. Ini dia akan cross ke bawah kan. Bila dia cross up balik naik atas, beli. Siapa pakai Indi? Siapa pakai Indi? Sekejap. Mana nak delete ni? Saya macam tak faham lah. Setiap kali ni kena klik ke? Oh. Alright. Okay. Memang dia traffic light. Dan dia sangat cantik. Dia tak bocor apa-apa. Cumanya, kalau kata dia nak mari test balik kat sini, jauh juga. Katalah dia punya trend line, trend dia adalah yang merah ni. Dia main test ini, dia ada rebound. Jauh juga tu. 925, 935. Kalau dia jatuh dekat kuning, lagilah jauh, 890. Kalau dia tengok point of retracement dekat area 94 sen. 94 sen. Retracement dia. Line agak-agak kena line merah lah. Kalau dia paling teruk lagi jatuh dekat 87 sen. Dan kemudian dia naik. Dia sebenarnya counter yang uptrend cantik. Cumanya, dalam dia uptrend, dia still nak perlu retrace sedikit-sedikit. Kan? Nampak tak? Dia ada beli, dia ada jual, dia ada beli, ada jual. Beli, jual. Beli. Mungkin ada jual, tapi dia keadaan uptrend. So, boleh diperhatikan. Kalau patut dia jatuh, boleh sauk. Kalau pandai. Tengok dekat mana support dia lah ni. Ni ada support, RM1 sen. Okay, kalau kata bocor, dia akan cari 96 sen. Kalau rasa sanggup je kerugian yang macam ni, okay, teruskan. Nanti kalau kata bocor kat sini 96 sen, dia ni akan auto tunjuk support seterusnya. Ataupun boleh refer dekat Pibo ni lah 94 sen. Seterusnya 87 sen. Seterusnya 81 sen. So, ni yang ni kita boleh gandakan pun boleh. 81 hingga 82 sen. Alright. Faham di situ? Dia sebenarnya counter uptrend. Tapi takut sakit jantung untuk yang terdekat. Sebab dah naik banyak. Okay. Ni 87 ni. RSI dah overbought. So mungkin dia akan reduce turun dulu. Lepas tu kita tengok volcano pun merah menyala. Ang-ang. Volcano pun dah overbought sangat-sangat. Overbought tu maksudnya orang beli. Orang minat beli. Banyak-banyak beli. Tapi masalah dia, walaupun minat beli yang tinggi, orang dah beli banyak. Mestilah orang nak take profit. Dia nak untung dia. Tu yang kita takut tu. So berhati-hati. So far tak ada counter yang saya rasa selamat sangat jangan lupa untuk ke saya punya YouTube, jangan lupa subscribe. So saya punya ni follow follow saya punya trading view idea. Tadi saya dah bagi idea. Aeon
dengan counter CH apa dia ni tak update pula. CHGP. So kata yang tu lebih selamat lah, dua counter tu. Yang ni Cheetah. Kita teruskan Cheetah. Okay, Cheetah okay nampak. At least kan dia di atas Mid BB dan dia masih baru lagi. Tak adalah dia merah-merah ang-ang macam tadi. Okay, Cheetah okay. Cheetah selamat. Cumanya dia bawah 20 sen, bawah 30 sen, bawah 50 sen. Counter yang orang takut. Counter yang 15 sen ni counter orang takut. Tapi SM Track tengok apa jadi. Naik sedap je. So for me this one is beautiful. Beautiful lah. Cantik untuk masuk. Bukan buy call, tapi cantik. Memang cantik lah. Cuma dia murah je lah masalah dia. Orang takut. Masuk sikit mungkin okey lah. Tak adalah risky. Tak jadi kat loss tak rasa sangat. Masuk harga yang kita bila rugi tak rasa sangat. Okay. Cheetah sangat cantik. Daily semua perfect. Weekly perfect juga. Baru saja cross up sini. Dan dijangkakan dia akan buat traffic light. Tidak lama lagi. Okay. Bila merah dah cross up kuning. Seterusnya dia merah kena cross up hijau. So dia buat susunan traffic light. Dia macam baru sangat nak naik. So apa dia punya motivation dia? Dia akan pergi cari 20 sen. Ini SMA 200. Untuk dia kembali kepada fasa uptrend, dia kena pergi cari SMA 200. Dia adalah halangan 200 candle sebelum. Kalau weekly, 20 candle sebelum tu. Kalau dia berjaya breakout, dia akan satu uptrend yang sangat cantik. So get ready je lah. Nampak tak counter bila naik atas SMA 200 jadi apa? Adakah anda nampak? Ini line purple. Candle naik. Tengok. Menuju puncak gemilang bahagia ni. So tunggu je lah dia naik. Kalau rasa takut sangat nak beli dia sekarang, rasa very risky, okay, what you can do is hampa belilah bila dia naik atas SMA 200. Tapi ingat, semua benda yang ada resistance dia perlu test beberapa kali. 1, 2, 3 lah. Ataupun kurang-kurang 2 kali lah. Okay, dia naik atas SMA 200, dia turun balik, retest balik SMA 200 dan baru dia kekal momentum untuk naik. Kalau berani boleh beli sekarang. Bukan buy call. Tapi tengok kajian lah Nampak dia dah cross up macam ni. Dah dekat SMA 200. Berdasarkan teknikal analisis. Bukan saja-saja suruh belilah. Bukan. Okay, saya bukan penasihat keuangan ke. Penasihat pelaburan. Melabur atas tanggungjawab sendiri Sendiri punya duit, sendirilah tanggung risiko. Rugi ke, untung ke. Okay. Memang cantik ni. Kalau kita tengok sini pun double button lah besar lagi dia punya accumulation pun cantik. Stop pun round. Naik. Cheetah very beautiful lah. Untuk swing cantik. Untuk intraday ke short term semua saya rasa nampak cantik je. Cuma sebab dia murah. Murah mungkin berat nak bergerak sikit. Tapi kalau bersabar, dia akan bagi duit kat kita lah. I think. Okay. My prediction dia very, very, very convincing nak naik. For me lah. Okay. Cheetah dah. JHM. Boleh tak tolong kaji untuk saya counter-counter seterusnya? Saya macam penat dah nak bercakap. Sama je. Tengok weekly. Kalau kata tak ada indie sangat. Tutup semua indie ni. GBS pun indie macam-macam. Saya apa saja yang boleh bagi benefit kat orang saya buat je lah Dan masa sama of course lah saya ambil sedikit cost RM100 tu. Bukannya sekejap-sekejap nak jaga kat group tu sampai bila-bila Kepenatan kita invest masa tu. Okay, sebab tu letak cost. Okay, kejap. Saya nak cerita apa? Okay, pergi kat weekly kalau tak ada indie. Pergi weekly buat macam biasalah Kejap. Pergi dekat sini. Oh no. Dia pergi dekat sini. Dia ambil saluran selari ni adalah channel. Agak-agak je lah dia sebenarnya. Dua bersentuhan. Dua point. Bersentuh 2 point lah. Candle tu kena 2 point. So
Nampak counter downtrend JHM. Dan support. Okey, sini dia ada satu di atas dan dia jatuh. Kita letak dulu. Kenapa dia masuk dalam momentum? So, mesti ada sebab kenapa dia ni kata. Adakah dia technical rebound ataupun dah habis fasa penurunan, dia dah start nak rebound balik kan. Kita tengok sikit weekly. Okey, sebab dia dekat oversold. Oversold dia RSI 36 baru nak naik. Stosh cross dekat atas 20 atau tidak? Masih okey, ngam-ngam. Counter macam ni tak disarankan sebab weekly downtrend. Cuma mungkin dia ada rebound lah untuk pergi cari ni tengah dia, line tengah. Sekejap. Mungkin dia naik pergi cari line tengah dekat ni dapatlah macam 40 sen ni. Agak banyak kan. Tapi dia punya risiko tu tinggi. Macam mana kalau dia turun ke bawah lagi? Boleh lah. Tapi sebab dia memang dah oversold lah. Kalau ikut sini memang oversold. Tapi punyanya masalah kalau dia oversold ni satu, dia boleh je turun balik. Dia boleh je turun lagi buat kolam lebih dalam. Itu kita takut. Okay? Kita buy low. Kita ingat kita dah beli harga paling murah dah. Tengok dia go lower. Buy deep goes deeper. Tapi nampak dia macam ni ada satu tendang harga kat sini. Mungkin ada satu support yang kuat. Dia nak rebound. Kan nampak sini banyak yang bertahan kat sini. Sini bertahan dan bocor. Tapi dia dah start nak naik. Mungkin dia bertahan dan dia naik balik. Kita tak tahu Cuma risky. Counter yang berisiko tinggi. Kita tengok daily. Okey, daily nampak lebih meyakinkan. RSI 48. Dia dah naik agak meyakinkan. Agak tinggi. Lepas tu tengok candle dia sikit. Candle dia pun nampaklah bullish je tu. Okey. Kalau nak selamat sikit tu, atas ni naiknya. RM5.65. Bagi naik atas ni, mungkin dia akan pergi cari yang kat atas ni lah. Jauh sikit dia punya profit kita boleh reward dia tinggi. Kalau kat sini, reward dia mungkin kat sini je lah. Sekitar sini. Risiko, okey, katalah kita buat sini sebagai support. Kena betul-betul berdisiplin. Once bocor kat sini, kena keluar. Okey. Dia memang, kalau kita sini pun kan dah banyak. Sebab tu orang suka je counter ni. Sebab orang yang intraday, dia dah profit 5%, 3%, 4%. Dia dah cukup dah. 4%, 3%. Okey, katalah minggu depan dari Senin ke Selasa lagi dia naik sikit. Sini sampai sini. Katalah dia beli dekat area sini kan harga kan. RM4.55. Dia dapat lagi 4% kalau dia atas ni. Ini yang main sikit-sikit boleh lah Kalau swing tu takut sikit sebab dia downtrend. Kalau budak ni, kita tengok Indi pula. Sekejap. Ya Allah ya Tuhan. Indi, kalau Indi saya selalu saja apa? Memang merah nampak dia nak cross up kuning. Bagi dia nak dia cross up betul buat traffic light, baru belilah. Bagi dia naik atas ni, middle BB. Middle Bollinger Band yang warna putih naik atas ni. Middle ni adalah MA20. Siapa tak ada Bollinger Band, sebenarnya boleh ambil je dekat free channel ni. Banyak Bollinger Band. Kalau siapa tak ada Bollinger Band, MA20 saja. Naik atas MA20 right. Boleh. Kita swing lah counter tu sekejap. Sementara waktu tu bolehlah selagi dia tak bocor MA20. Bagi dia naik dan stable atas tu dengan ada volume lah. Okay. Kalau naik tak ada volume tu jangan beli. Ni stock baru cross up. Yang ni kita jangka dia cross up. Kita jangka dalam masa terdekat dia mampu naik atas ni lah. Cari dia akan naik atas 151 sen. Dan dia akan cari yang atas ni. Dia akan cari dia punya upper BB. Prediction saja. Tapi dia memang very high risk. Nak masuk boleh.
RM1.54 ke. Dia akan pergi cari ni. RM1.55. Upper BB Upper BB. Ini lower BB. Ini middle BB yang warna putih. So kita expect dia nak akan naik. Dia cross up buat traffic light. Naik atas tu. Boleh lah selagi dia tak bocor. Selagi ataupun macam ni. Kita dah untung 5% ke. Keluar. Okay. Sendiri-sendiri punya trading plan lah. Kalau ikut candle, okay, dah validate lah dia. Dia dah makan candle sebelum. Bullish candle ni dah makan candle sebelum, boleh lah masuk. Risiko kat sini, kalau dah bocor, cabut. Bocor bawah ni, lari kat loss. Sini masuk, TP dekat atas ni, okay lagi lah. Okay. DHM. EPMB. Okey lah. Dah 2.30 tadi azan dah pukul berapa dah ni. Saya tak solat lagi. Kata berbalik umrah. Solat lambat-lambat pula. Solat kena cepat ikut waktu. Okey lah tu. Buat macam tadi kat. Yang ni pun nampak dia stop cross up. RSI cantik. DX okey. Boleh cari. Ni resistance dia dekat dah. RM1.38. Support dia ada RM1.27. Support net RM1.215. Kalau ada indi senang sikit baca. Dia traffic light. Okey cantik. Weekly pun okey. Okey cantik traffic light. Boleh right, counter yang boleh swing. Macam tu je lah kaji. ADX agak tinggi. RSI okey fine lagi. Kita kaji yang simple mungkin. Kalau tak gerti sangat, guna je traffic light. Selagi traffic light tak bocor, belasah. Bila dia dah menunduk, cabut lari keluar. Ada buy, ada traffic light, cantik beli. Ada sell, traffic light nampak nak junam, cabut. Okay. Ini ada support resistance. Bocor kalau tak berani. Kalau tak berani, beli kat sini. Agak-agak sampai kat resistance. Kalau contoh kita beli kat RM1.215. Kita beli atas sikit lah. RM1.22. Lepas kita TP. 1 bit bawah resistance. RM1.265. Faham? Macam tu. Macam ni. Tunggu katalah kita tunggu kat RM1.275 contoh. Dia pun main ambil. Lepas TP dekat 1.30. 1.3 berapa? 1.32. Okey. Contoh lah macam tu lah Kalau tak berani. Kalau berani okey right je lah. Selagi dia tak bocor ni kan cantik ni. Dia duduk atas traffic light. Okey, itu saja. Saya rasa sebab yang lain tu tolong kaji sendiri. Ni counter tadi kan saya dah baca awal-awal tadi. Buat kajian sendiri. Ada lagi yang baru ni. Yang watchlist ni. Yang ni saya ambil. Yang ni pun okey juga. Yang ni yang baru lah. Nanti saya bagi list lah Kalau tak pemain lah beli GBS. GBS ada indie 14. Latest ada 14 indie semua. Dah bercampur-campur semua lengkap lah. Semua ada support resistance semua. Okey, kita ada macam-macam. Dalam satu indie ada macam-macam ni Contoh ada satu indie ada macam-macam dah. Sini dah ada RSI dah ada. Itu dah ada ini. Fibonacci ada. Line-line semua dah ada. BB ada. Line tak ada. Support resistance ada. Okey, satu indie pun dah cukup dah nak pasang. Kalau saya bagi banyak-banyak tu supaya ada yang minat macam ni, ada yang minat macam tu. Kita pulang pada masing-masing punya teknik lah. Suka yang mana, pakai je. So ada 14 kat situ. Screener ada macam-macam. Screener swing ada. Screener BTST ada. Screener untuk yang cepat ada kan. Momentum. Okay, terpulang. Semua saya bagi semua RM100. Ada support group. Kita ada bincang-bincang semua dalam tu. Bincang counter apa semua benda lah. Tak rugi insyaAllah sebab bayar sekali, pakai je sampai bila-bila lah. Okay, grup situ pun duduk situ. Tak ada nak tutup-tutup grup ke apa ke. Cuma kalau saya macam ni pergi umrah, cuti kejap. Tapi saya ada suruh Hana jaga, Tiah ada. Ramai lagi yang grup-grup kita, sahabat-sahabat kita yang pro ada duk tolong jaga, tolong bagi discussion, tolong bagi teknik analisis. Okay, yang berminat pergi PM saya dekat Telegram Syahidah FZ @Syahidah FZ ataupun pergi kat game Borak Saham, jumpalah saya kat sana. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.